betul lah. Kita jumpa lagi dan lagi lah ya. Okay. So pertama sekali saya nak tanya pada semua, kalau boleh saya suka sangat-sangat sebab untuk 43 orang berinteraksi secara semua bercakap tak mungkin. Jadi boleh tak kita penuhkan ruang chatting ni dengan manfaatkan dia untuk kita semua dapat tahu kan apa yang saya nyatakan ni, at least two-way communication lah. Jadi saya nak tanya pada pelajar semua, adakah anda rasa dalam hidup ni is all about choice? Ke anda tak setuju? Tak adalah Puan Rafidah, it's not about choice. Ada tak yang rasa macam tak lah, it's not about choice. Saya suka kalau orang yang tak rasa macam tu sebenarnya. Sebab bila tak rasa tu best lah. Tapi sebenarnya setuju semua sebab choice. Lagi. Hidup ini nak bangun ke tidak? Betul, nak bangun ke tidak pun pilihan kan? Betul lah. Alright, I believe choice. I also believe in what is for us, meant for us. Okay, betul. Nak makan apa, betul. Saya sangat setuju. Cuma satu saja dalam dunia ini, dalam konteks yang saya akan bicarakan ini adalah dalam pilihan yang kita buat sebenarnya, apa juga pilihan yang kita buat, apa-apa juga yang tertera dalam Al-Quran dan juga hadis, kita takkan berbincang di sini. Itu adalah kitab dan juga itu ada guidance untuk kita ke jannah dengan izin Allah. Jadi selain daripada itu, nak makan apa, nak bangun ke tidak, nak sambung tidur ke tidak, yes, you are right. Siapa yang berinteraksi dengan saya, Mariana, Puan, Madam Aisyah, semua sekali, yes, it's all about choice sebenarnya. Tapi kita tak bolehlah cakap, Puan, ada orang tanya saya, soalan ni saya nak tanya you all balik semula lah. Soalan dia ialah, adakah kesihatan kita satu pilihan? Ataupun, cuba nyatakan dekat dalam ruang chatting, apa yang you rasa bukan pilihan? Kalau macam tadi saya dah cakap, apa yang tertulis dalam Al-Quran dan hadis, qada dan qadar tu kita tak bercakap lah. Puan Rafidah, kenapa tinggi saya macam ni ya? Kenapa kulit saya warna macam ni ya? Kenapa saya macam ni ya? Kenapa saya lahir anak orang ni ya? Apa dia? Life. So Sarah, life is choice or not a choice? Yang lain, berinteraksi dengan saya supaya you tahu sebenarnya. Dalam sesi kita selama 1 jam ni, you dapat manfaat sebenarnya. Skin color is not a choice. Betul, cantik? Ya, pilihan. Biological parent is not a choice. Betul. Apa lagi yang you rasa, adakah kesihatan, soalan saya tadi, adakah kesihatan mental dan sebagainya, it's all about choice? Bila kita cakap pasal kesihatan mental kan? Anybody would like to respond? Okay. Madam, can I speak? Yes, boleh. Yes, sure. I think that mental health tu semua depends on us because who we choose as friends and stuff like that. Tetapi kadang-kadang macam penyakit yang tidak boleh diabaikan, that is not choice. That is memang diberikan kepada kita untuk, how to say, challenge for us. Saya setuju sangat. Siapa tadi sebab tak keluar dalam saya punya chatting ni? Syamili. Yes, very good. Apa yang you explainkan tadi, apa yang you kongsikan tadi, saya suka sangat sebab actually ada benda yang pilihan, ada benda yang bukan pilihan. Tapi dalam masa yang sama, for us, untuk kita semua memilih adalah pilihan sebenarnya pelajar. Contohlah ya, saya bagi satu contoh. Ada orang dia sakit kepala sikit je, oh dia pilih untuk tak boleh buat semua. Tapi ada orang dia sakit kepala, dia still juga pergi kelas, dia still juga bangun, dia still juga masak, mak-mak dia akan masak untuk kita dan sebagainya. Jadi sebenarnya apa yang kita pilih sebenarnya adalah pilihan actually. For you to choose or not to choose also pilihan. Contohlah ya, pilihan yang orang selalu tanya kita bila nak keluar makan. Puan Rafidah, nak makan mana you nak makan mana? Soalan tu susah nak jawab kan? Nak makan apa ke you rasa itu soalan susah madam. Kan? Soalan paling susah dalam dunia, betul. Soalan paling susah kan? Agak-agaknya kenapa orang tak nak buat pilihan? I would like to ask you. Siapa yang jawab soalan tu sekarang, saya izinkan untuk leave the ni lah. Maknanya you ada memang sifu lah. Siapa yang dapat jawab? Kenapa orang tak nak buat pilihan sebenarnya? Why? Why you choose not to ni? Why you choose not to make a choice? Is it because people are afraid of responsibilities? You are right. Siapa jawab tu? Alex.
Okay Alex, tapi kalau Puan Madam Aisyah bagi leave kalau tak bagi tak tahu Alex dengan betul sangat-sangat. Nisa pun boleh, betul. You are right. That's because of two things, R and R. R and R. R is responsibility macam Alex cakap. R yang kedua ialah risk. There's always a risk. Pasal tu pelajar ramai orang ambil keputusan untuk tak nak buat keputusan because they don't want to take the risk and they don't want to take the responsibility. Because dua perkara ini, risk and responsibility ini, dia sangat memberi what we call that impact pada hidup kita, di mana risiko ni katakanlah okay, jom kita pergi makan mi mamak, lepas tu kita pun pergi. Kedai tu kedai yang tak kena dengan tekak kawan kita. Kena dengan tekak kita tapi tak kena dengan tekak kawan kita. So what happen is dah ni kau lah ni kan tadi kau ajak semua, blaming game dah mula kat situ, nampak tak? And responsibility akulah tadi aku bagi, Allahu Akbar, aku pula bagi kedai mamak ni pula tak best pula. Yes, they want to be in the safe zone. Syamili, betul sangat-sangat. So sekarangnya ingat choice, ingat R&R. Two, risk and responsibility. Jadi sebenarnya pelajar, it's all about choice pelajar. Okay, pasal tu pelajar mental health ni ada kaitan dengan kesihatan mental ni orang tak nampak. Orang tak nampak pun you sakit mental, orang tak nampak pun you takut kucing, orang tak nampak pun you takut ketinggian, orang tak nampak pun you takut dengan tempat-tempat yang tertutup, orang tak nampak pun you takut. Ada banyak jenis fobia ya pelajar ya. You boleh buka dengan fobia. You rasa ada berapa banyak jenis fobia? Cuba teka sikit dalam ruang chatting tu banyak. Nah ni kalau Alex teka kali ni betul memang kena Madam Aisyah kena bagi dia ni lah, leave lah. Okay, berapa banyak? Jangan teka-teka sikit, tulis sikit kat ruang ni. Pelajar, saya nak you tulis supaya bila you berinteraksi dengan saya, you akan rasa benda tu satu yang penting. Kenapa saya kata dia penting Ustaz ni? Banyak Nisa, banyak Nisa. Nisa ni dah betul tadi kan? Banyak, berapa banyak Nisa? 1, 2. Zuhel ni tadi gambar lain, sekarang gambar lain. Macam-macam gambar you ada ya? Okay. 1000 lebih. 1000 lebih, okey lagi. Amboi korang memang belasa.com nampaknya. Tapi saya sukalah belasa.com. Banyak tapi tak tahu berapa. Okey, agak je belasa.com. 400 madam. Beratus lagi. 31. Okey lagi. Come on. Dalam ni ada 44 orang, 45 orang pelajar kan. Belasa.com je. Belasa.com. Hentam.com. Tapi melampau-lampau lah korang ni kan. Lebih-lebih pula korang Oh yo. Okey. Alright. Sebenarnya banyak lah ya dalam pembacaan saya lah dalam pengetahuan saya ada 99 sebenarnya. Okey. Dan saya nak mulakan dengan cerita 99. Siapa pernah dengar cerita 99? Cuba share sikit, angkat tangan sikit ada sesiapa yang pernah dengar cerita 99? Boleh gunakan reaksi apa? Ni kan. 99 ada yang apa nama tu? Pernah dengar tak cerita 99? Tak ada, okey. Adik tak pernah adik? Okey. Alright. Okey. Pelajar, nak dengar cerita tak 99? Nak. Alright, good. Dalam sebuah kampung ada seorang raja ni lah. Raja ni dia tengok kan tukang kebun dia datang kerja happy je. Tukang kebun dia buat banyak kerja tapi tukang kebun ni very ceria tau. So one day raja ni dia kata dekat memanda menteri dia, penasihat dia. Penasihat ni orang yang cerdik pandai lah, selalu bagi dia nasihat. So dia kata dengan penasihat dia kata, wahai penasihat, kenapa ya aku punya tukang kebun tu sangat-sangat bagus, dia kata. Tukang kebun aku ni dia kata senyum, macam tak ada masalah lah dia kata. Sekali penasihat dia kata, raja dia kata, pada malam ni dia kata, pada petang ni kau bagilah satu hadiah kepada tukang kebun kau dalam sebuah kotak, di mana dalam kotak tu tertulis 100 dinar. Tapi dalam 100 dinar kau hanya bagi 99 sahaja, dia kata. Dia pun hantarlah rombongan, raja pun bersetuju. Raja pun tak tahu kenapa sebenarnya, raja pun bersetuju. Okey, buat seperti mana penasihat suruh buat. Dia pun buatlah. Lepas tu orang yang tukang hantar tu ketuklah pintu tukang kebun tu. Wahai tukang kebun, ini ada sumbangan daripada raja. Ada hadiah lah, hadiah 20-21 daripada raja. Raja sangat happy dengan kerja yang you all telah buat, raja kata. Dan raja nak bagi sumbangan ini, raja cakap. So dia pun bagilah sumbangan tersebut pada tukang kebun tersebut. So dia kata dalam ini ada 100 dinar. Sekali, apa yang dia buat ialah
tukang kebun ni dia kira lah 100 dinar sangat banyak pelajar, zaman-zaman dulu 100 dinar sangat banyak ya. Jadi dia kira, dia dapati hanya 99 sahaja. Jadi apa yang berlaku ialah bila 99 sahaja, dia pun pergi cuba cari mana hilangnya 1 dinar tersebut. Jadi apa yang berlaku ialah dia cuba cari, dia ikut apa yang panglima tu yang hantar dekat dia tu, dia ikut dia selusuri jalan tersebut nak cari mana hilangnya 1 dinar. Lepas tu besok pun dia pergi ke istana balik untuk bekerja. Namun dia kelihatan subur daripada pagi sampailah ke petang. Lepas tu petang tu sebelum dia balik, raja panggil dia. Raja kata, "Wahai tukang kebun, kenapa dengan muka engkau? Selalu aku tengok engkau sangat ceria, engkau sangat bahagia." Dia kata, agaknya kenapa? Agaknya tukang kebun tu tak ceria. Agaknya kenapa? Siapa nak cuba jawab? Agak-agaknya kenapa dia tak ceria? Syakir nak cuba? Sebab dia ingat duit tu hilang kot. Yes, you are right. Disebabkan oleh, betul Syakir, disebabkan oleh 1 dinar yang hilang, you telah melupakan 99 dinar yang ada dalam hidup you. So pelajar nampak tak? Kita ni sebenarnya kan pelajar kan, kita ni selalu cari benda-benda yang tak ada dalam hidup kita. Kita selalu cari. Perasan tak? Sedangkan yang 99 yang ada dalam hidup kita tu mana pergi? Yang ada depan mata tu kita just ignore and kita tak layan pun yang ada. Tapi pelajar, itulah kita sebenarnya. Jadi mulai hari ni kalau kita kekurangan 1 daripada yang 99 kita ada, kita kena banyak-banyak bersyukur. Dan juga pelajar, kita kena banyak-banyak tahu pelajar bahawa andai kata kita diuji dengan sedikit pelajar, kita diuji dengan tak sihat, kita diuji dengan pening, kita diuji dengan apa-apa juga perkara yang kita diuji. Orang tak suka kita, orang benci kita, orang mengata kita, kita diuji dengan orang body shaming dekat kita ataupun apa-apa ujian yang kita hadapi. Ingat satu perkara, kita ada 99 lagi. Jadi dengan 99 itu pelajar, teruskan bersyukur pelajar. Itu kisah 99 lah yang saya nak open dengan pembukaan bagi saya punya choice theory sebenarnya. Okay. So pelajar, so true, betul Syamali. Okay, nampaknya yang ada dengan group ni, you all je lah ya, Syamali, Finally, Madam, yang lain-lain semua tak nak berinteraksi nampaknya. Pilih untuk tidak berinteraksi sebenarnya. It's all about choice. Sebab dengan pilihan, you takut tentang risiko dan you takut tentang responsibility. Sedangkan dalam dunia ni tak ada apa pun nak takut. You buat salah dekat saya sekarang ni pun, even dekat dalam ruang chatting ni buat salah pun, it's only maklumat. Itu dalam satu choice theory. Tersasul. Okay. So pelajar, sebenarnya it's all about choice. Bila saya invite you cakap, percayalah nanti bila dalam ruang komen saya akan ada bagi pelajar untuk bagi saya maklum balas dalam ruang komen yang nanti Finally akan bagi di akhir program saya. Akan ada kata, Puan saya nak cakap ini tadi tapi saya tak cakap. Sebenarnya you pilih untuk tidak bercakap. Pasal itulah, it's all about choice. Dalam choice ni pelajar, kita nak terima risiko and responsibility kita sebenarnya pelajar. Nobody else. Pasal tu ya, dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, sesungguhnya Allah tak akan mengubah nasib sebuah kaum, melainkan kaum itu mengubah nasib dia sendiri. Nobody will change you unless you change yourself. Percayalah. Sebab kalau kita ubah diri kita, kita yang akan berubah. Saya suka sangat pelajar lately lah. Sebenarnya saya Facebook saya nama saya lah. Kalau nak add friend dengan saya dipersilakan. Saya suka sangat berkawan dengan mana-mana pelajar di alam maya. Nama Facebook saya Rafidah Sadruddin. Tak ada je Facebook nama-nama apa? Isteri kiriman Tuhan, wanita terakhir, tak ada. Itu macam-macam lah korang nak wanita mata biru, mata hitamku, aku yang cantik, Allahu Akbar, Subhanallah. You are not living in your reality. You pilih untuknya. Hilmi suka yang mana Hilmi? Hilmi memang dia suka daripada tadi. Dia kata jangan gelak. Siapa gelak disuruh nyanyi. Dia kata mungkin Finally lepas ni kita ada satu game untuk Hilmi dan the group lah. Untuk menyanyi kan. Sebab tadi tu saya suka je. Sebenarnya saya tutup mulut. Sebenarnya saya nak gelak tu. Bila Irfan buat tu tadi rambut. Ingat saya tak ada. Saya ada sebenarnya. Well, I feel you. Okay. Alright. Okay.
Ya, Fariha, kadang choice ini tidak beri orang kepuasan. Choice juga buat kita rasa kecewa. Tetapi, saya sangat setuju bila you kata tidak memberi orang kepuasan. Tetapi, sebenarnya, you pilih untuk membuat sesuatu haruslah berlandaskan. Ini saya sukalah. Saya suka cakap. Bila kita buat pilihan, haruslah berlandaskan. Saya sendiri, saya akan menggalakkan berlandaskan Al-Quran dan hadis. Apa yang Allah suka dan Nabi sayang. Okey? Saya yakin dan percaya dalamnya ada juga yang bukan beragama Islam. Ikutlah agama masing-masing. Tiada agama pun yang menyuruh you buat sesuatu yang memudaratkan diri dan memudaratkan orang lain. No, 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 no. Kerana itulah pelajar, saya menggalakkan you, bila you buat pilihan, memang kadang-kadang pilihan kita ni kan takkan puaskan hati orang lain. Dan pilihan kita kadang-kadang kita kecewa dengan pilihan kita. But it's a choice. Jika itu adalah pilihan sebenarnya. Kerana itu ya, ramai kalau datang jumpa dengan saya pelajar ya, saya buat counselling dengan student, saya buat counselling dengan patient, saya buat counselling dengan staff, saya buat counselling dengan masalah rumah tangga, masalah bercinta. Kan pelajar sukalah kalau isu-isu bercinta, crush lah. Lepas tu apa ya, sukar melupakan lah. Lepas tu bila dah suka tu ditinggalkan, meninggalkan, apa-apalah yang break off kan. Lepas tu pula kita suka dia, online pun suka dia. Masya Allah, Allahu Akbar. Been there, done that pelajar. I've been there, done that. So janganlah malu-malu kalau nak PM saya, kata Puan Rafidah, Syakir dah senyum dah tu kan. Puan Rafidah, saya ada masalah isu percintaan. Boleh come lah. Sebab ada pernah berlaku pelajar di mana sebab isu bercinta hantuk kepala kat dinding. Ini bukannya cerita yang saya buat-buat untuk ni lah ya. Tapi ini perlu difikirkan di mana kita rasa kecewa sebenarnya. Sebab apa yang kita nak tak dapat. Pelajar betul. Pasal tu saya suka dengan istilah coping skill. Coping skill. Dalam masa you lahir, ada tak dijanjikan bulan bintang? You lahir uwek tu kan? Ada tak dijanjikan bulan bintang? Nisa ada bulan bintang kan? Ada? Siapa? Jawab ada tadi? Tak, saya cakap tak ada. Irfan tak ada kan? Tak ada dijanjikan. Okey. Walaupun sekaya mana you anak orang kaya pun, tak ada dijanjikan bulan bintang. Pasal tu, bila kita membesar, bila kita hidup ni, kita ada coping skill. Kerana itulah pelajar, you ready with this? Ready tak? Ready tak? Yes. Yes. Okay. Yes. Okay. Untuk itu, yes, betul. Macam mana kalau choice yang kita buat tu sebenarnya buat kita happy macam impian kita. Tapi Nisa ada halangan. Macam ada orang tak setuju je. Sedangkan benda tu tak salah. Betul Nisa. Fariha. Pasal tu Fariha, saya nak buat ini. Sebab ini adalah tools yang mana bila finally cakap dengan saya, dia kata soulbot choice. Lepas tu saya kata choice. Lepas tu saya kata dengan dia related dengan ni, saya kata saya nak bagi, andai katalah tiba-tiba je you kata aku lupalah sesi dengan Puan Rafidah tu apa, tapi aku ingat satu benda yang dia buat adalah ini yang saya nak amanahkan pada anda semua. Andai kata selepas daripada ini anda lupa dengan program kita, anda lupa dengan apa-apa benda yang saya cakap pun, tak ada masalah. Saya nak anda ingat satu perkara ni saja, iaitu dinamakan six part. Okay? Ambil selai kertas A4. Ada semua? Selai kertas A4 ada semua? Alright, good. Ikut saya. Selai kertas A4 lipat 2. Assalamualaikum Puan Rafidah. Waalaikumsalam. Siapa tu? Cik Izzuan dari pemantau Pusat Koko. Oh, Cik Izzuan, ya Allah, lama tak jumpa. Last jumpa di Sabak ya tu? Sorry ya. Sorry, I need to pantau the whole class. Good. Selamat datang pada Cik Izzuan. Happy to see you, to hear your voice. Okay, tak apa, just proceed. Ini pun saya daripada PD ni ha. Wow, bestnya. Kena singgah Sabak Salai tu. Uyo. Nampak ni memang betul-betul terapi lah. I love. This is good for mental health pelajar. Pergilah berdamping dengan alam. That's true. Now I'm doing that thing actually. Betul. Welcome to Izzuan. Okay, boleh proceed Puan Rafidah. Yes. Apa-apa nanti kita jumpa Thank you dekat so much. Sabak lagi. Thank you so much to join. Thank you. You Good. too. Thank you so much to contribute in this program.
Thank you for the opportunity yang Sarah, finally Madam Aisyah bagi, and you too. Thank you. Good. Alright. Pelajar apa yang Okay. saya nak you buat, Good, good. Ella? Okay, proceed. Thank you. Lipat 2. Lipat 2. Dalam ni kosong kan? Yes, good. Dalam lipat 2, okay, sekarang ni saya nak you lipat 3. 1, 2, 3. Nampak tak ada 3? Bila you buka, you nampak ada 6 kat dalam dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nampak tak? Good. Kalau dah, you tulis dah dekat situ. Okay. Good. Tadi kan Fariha, tak silap saya, Fariha tanya pasal something yang pasal tu. Fariha, semoga dengan kita buat ni nanti saya mencuba menjawab Fariha punya soalan tu, which is very good. Berdampinglah dengan benda ni, insyaAllah dia akan membantu you. Good. Alright. So, apa yang saya nak you buat ialah, you jangan buat. Ini saya saja buat. Okay. Nampak tak? Saya tulis kotak pertama, kotak kedua, kotak ketiga, kotak keempat, kotak kelima, kotak keenam. Saya saja yang tulis. You tak payah tulis. Okay. Nampak ya semua ya? Nampak? Good. Sekarang ni fokus pada kotak ke-6 sahaja. Kotak ke-6. Okay ya. Katakanlah hari ni, contohlah hari ni kan. Katakanlah Akmal, contoh Akmal, hari ni Akmal ada satu isu ataupun sesiapa juga dalam grup kita, Hanifah, Yen, Chatis dan juga semualah. Katakanlah you ada satu isu. So why not you tuliskan dalam isu tersebut apa yang you nak sebenarnya. Contoh ya, saya bagi contoh lah ya. Saya kata saya nak 2021 saya nak kurangkan berat badan saya 5 kg. So saya tulis kat nombor 6, kotak nombor 6, ingin menurunkan berat badan 5 kg. Cuba fikirkan satu masalah anda, tuliskan di kotak nombor 6, apa yang anda inginkan. Okay, kalau dah, tuliskan di ruang dan ya. Boleh banyak. Kalau nak 3 lah, 4 lah. Tapi kita akan fokus pada satu sebab ini sebagai contoh untuk you buat yang lebih-lebih lagi. Ini saya namakan kotak ni, saya namakan 6 part. Di kotak nombor 6 kotak bawah ni, kotak nombor 6. Good. Okay. Di kotak nombor 6 ni tuliskan apa yang anda mahu. Tulisan tu jangan kabur ya. Contoh ada orang suka tulis, Puan saya nak bahagia. Bahagia is kabur. What is bahagia? Tunjuk saya bahagia. You cannot prove to me what is bahagia. Tapi bila you cakap, Puan saya nak ini. Contoh macam saya cakap tadi, very clear. Saya nak turunkan berat badan saya 5 kg. Okay. Kalau dah, tuliskan dalam ruang chatting dah. Itu macam untuk saya je Puan Rafidah. Kita bersamalah. Okay, boleh semua? Contoh untuk saya je tu. Contoh yang saya ni tak ada kena-mengena dengan yang telah meninggal ataupun masih hidup. Kena claim tu. Finally gelak Cik Zuan, finally gelak. Finally dia silent tapi dia gelak. Dia mute tapi dia gelak. Okay, good. Okay, Zaizatul, good. Halimatun, yes. Ya, right, okay, good. Sekarang ni, bagi mereka yang sudah ni, tuliskan dekat kotak nombor 6 juga, antara skala 0 hingga 10, berapa you nak? 0 tu tak nak langsung, 10 tu nak sangat. Contohnya macam saya tulis 8/10. Contoh saya lah. Good. Tuliskan. Dah, good. Bagus Haris. Okay. Sekarang ni bila dah tulis tu, tulis kat kotak yang pertama ni, apakah halangan yang membuatkan you tak dapat dekat kotak nombor 6 tadi? Tuliskan di kotak nombor 1, apakah halangan yang menyebabkan you tak dapat di kotak nombor 6 tadi? Okey, contoh macam saya tulis, pertama saya kurang disiplin. Saya tak pergi jogging pun, yang pertama. Yang kedua, saya tak jaga pemakanan saya. Saya suka makan je apa saya suka makan. Contoh ni contoh 3, 4, 5 tulislah. Kenapa yang menghalangi? Apa dia sebenarnya? Okay, good. Kalau done, tulis done dekat ruang chatting ya, supaya kita dapat tengok sama-sama. Puteri okey? Muhammad okey? Ciu okey? You think? Wang?
Okey, kalau okey berinteraksi saya dekat ruang chatting Creative and Design, Alice, Adib, Adib ke Adiba? Okey, Adib, okey Adib. Good. Alright, good. Sekarang ni bila you dah move on pada kotak nombor 2. Pada kotak nombor 2, nyatakan apa yang you kena buat di kotak nombor 1 untuk you atasi. Ini adalah kotak, yang kotak nombor 1 ni adalah kotak halangan sebenarnya, halangan. Di kotak nombor 2 adalah kotak tugasan, task. Apa yang you kena buat untuk atasi kotak nombor 1 tadi. Okay. Di kotak nombor 2 adalah apa yang you kena buat untuk atasi kotak pertama tadi. So saya kenalah sedar diri, dah tahu nak turunkan berat badan saya tadi. Saya kenalah pertama sekali saya kena buat jadual. Yang kedua saya kena disiplin untuk ikut jadual yang saya buat. Bukan saja buat jadual tapi saya kena bertindak ikut jadual yang saya buat. Yang ketiga, saya kena buang perasaan malas saya. Yang keempat, tuliskan apa yang you kena buat and you really want to do. Kalau done, tulis kat tempat done ya. Okay, Imran done ya Imran. Alright, good. Good. Everybody is following me? Masih lagi following me? Masih lagi dengar arahan yang diberi? Good. Yes. Alright, Chun. Okay. Kemudian, di kotak nombor 3, ini berbeza dengan kotak nombor 2 ya pelajar. Di kotak nombor 3 pelajar. Di kotak nombor 3 ni adalah apa halangannya untuk buat di kotak nombor 2. Apa yang menghalang you untuk buat di kotak nombor 2. Di kotak nombor 3. Sekiranya ada. Okay. Kalau ada tulis lah, kalau tiada tulis tiada. Alright, Sikin dan family dan good. Mariana. Alright. Okay. Di kotak nombor 4. Okay. Yeni okay Yeni. Okay. Di kotak nombor 4. Apa agaknya yang penting kotak nombor 4 ni? Kotak nombor 4 ni kan perlu ada tau. Kalau tak ada kadang-kadang kita rasa kehilangan lah tempat benda kotak nombor 4 ni. Apa dia? Apa agaknya kotak nombor 4 ni pelajar? Kita dah ada apa kita nak, kita dah ada apa halangan kita dah ada tugasan kita kena buat, kita dah ada apa halangan kita untuk hadapi tugasan tersebut. Di kotak nombor 4 ni apa agaknya? Cuba buat. Cuba buat, okey. Kotak nombor 4, kalau pilihan cuba buat tadi di kotak nombor 2. Di kotak tugasan. Apa agaknya? Kenapa kita buat di kotak nombor 1 Akmal? Di kotak nombor 6. Kenapa kita buat? Sebab kita nak benda tu. Okey, Sarah choice. Lagi. Apa agaknya di kotak nombor 4? Alex mana Alex? Alex mesti Alex? Dah tak ada dah Alex? Oh dia dah left. Tools di kotak nombor. Ya Allah Akmal okey boleh minta izin untuk live Akmal boleh minta izin lah untuk live siapa boleh tolong. Okey Akmal. Okey jawapan dia ialah support system. Sangat penting pelajar. Siapa yang support you? Katakanlah ya dalam dunia ni Puan Rafidah tak ada orang support saya buat ni Puan Rafidah, saya sendiri nak buat Puan Rafidah. You are the biggest support of yourself. Kalau you tak buat, you are not the biggest support of yourself lah. So you are the one who support yourself. And satu lagi, ingat dia pelajar, Allah sentiasa bersama kita bagi yang Islam. Allah sentiasa berada bersama kita asalkan benda tu baik untuk kita buat ni pelajar ya. Jadi buatlah pelajar. Alright. So, yes, anda ada diri anda sendiri. Kalau tak kita, siapa? Kalau tak sekarang, bila pelajar? Okay. Di kotak nombor 5 pelajar. Alright. Okay. Di kotak nombor 5, okay, tadi Akmal dah jawab, Nisa dah jawab bila nak, right, bila nak boyo. Nisa dah advance dah, belum tanya tadi dah jawab dah Nisa, betul sangat-sangat Nisa. Okay, Nisa boleh minta diri untuk live pada PM tepi Madam Aisyah Nisa PM. Okay, so betul, timeline. Nisa jawapannya betul, nombor 5 adalah timeline iaitu bila you nak buat ni. Tak payah gebang lah, tak payah gebang. Tak payah cakap lah. Kalau saya rasa sudah,
Okay, saya nak buat ni, nak buat ni. Soalan saya bila? Katakan sekarang ni January. Saya nak be realistic. Saya nak bulan 5 insya-Allah. Jadi 1 bulan saya nak turun. Saya tak nak achieve planning macam gebang-gebang sangat macam orang lain. Jadi saya bulan 5 target betul. Ini dinamakan timeline. Kotak nombor 5 tu timeline di mana bulan Januari saya nak turun 1 kg. Bulan Februari 2, 3, 4, 5. Bulan 5 saya pastikan saya dah turun. Kalau saya tak turun, something wrong, saya akan buat balik 6 part ini. Itulah dia 6 part. So nampak tak pelajar 6 part apa yang sebenarnya saya nak tunjuk pada anda. Cuba anda tengok balik kertas anda daripada nombor 6 sampailah nombor 5 tadi. 6, 1, 2, 3, 4, 5. Anda dapat tak sesuatu pelajar? Dapat. Okay. So kalau anda lupa apa yang saya buat, ini 6 part boleh digunakan dalam mana-mana isu yang kita hadapi. Kadang-kadang ya kita rasa macam tak tahulah apa nak buat. Stop, cari kertas, cari pen, buat 6 part. Pelajar kita kena buat and kita kena be traditional. Separuh orang dia tak suka traditional. Dia kata, alah aku ada handphone boleh ni. Tak. Secara tradisionalnya adalah dia sangat berbeza dengan yang lain. So be traditional to yourself sometimes. Jangan terlalu berharap pada gadget. Tadi ya Farihah tanya, Puan kalau tak ada orang sokong kita, betul ke soalan dia Farihah? Kalau you boleh paste balik soalan ni kan, kadang-kadang kita rasa kita je betul kan? Sekejap. Soalan dia lah. Macam mana kalau choice yang kita buat tu sebenarnya buat kita happy macam impian kita, tapi mesti ada halangan dan macam orang tak setuju, sebenarnya benda tak salah. Okay? Dia macam ni, berbalik kepada pilihan kita, dia ada risk and responsibility. As long as kita buat tu, ya Allah suka dan Nabi sayang, teruskan and benda tu baik. Kalau kita buat tu benda tu tak bagus pelajar, lebih baiklah tak payah buat. Sebab saya yakin dan percaya orang lain sebenarnya dah pernah mengalami sebenarnya. Kan pernah dengar tak pepatah kata orang dah makan garam lagi banyak, pasal tak? Orang tua dah makan lebih banyak garam. Pelajar bukan orang tu dah ambil garam makan, bukan jangan salah anggap bukan kita ambil garam makan banyak tak. Actually mereka dah ada pengalaman mereka Darah tinggi nanti. Betul darah tinggi dan sebagainya. Kita semua ni tak ada masa nak apa nama tu belajar macam kita. Kita semua ni tak ada masa nak maksudnya macam kita tahulah impact dia. Betul, betul. Kita ni sorry pelajar, sebenarnya masa saya berada dengan pelajar ni, kucing saya naik atas saya punya lap dan tidur atas lap saya. So anak saya tengah ambil kucing tu kucing pun nak choice. Nampak tak? Kucing pun nak choice pelajar. Saya tak boleh cakap apa pelajar, choice. It's all about choice. Okay. Jadi pelajar yes, betul. Orang tua ni diorang ada banyak pengalaman dan juga sebenarnya kita tak ada masa nak membuat kesalahan yang sama macam apa yang orang pernah buat. Bila orang advice, sebenarnya dia cakap berdasar pada pengalaman dia sebenarnya. Jadi bila dia cakap pasal pengalaman dia lalui, dia nak cakap supaya kau pun tak lalui benda yang sama yang aku lalui. So jangan buat. Itu sebenarnya. Pasal tu kan kita selalu ingat, alamak nak buat ni pun tak boleh. Tak boleh. Jangan buat. Sebab diorang dah lalui dah. Kita tak ada masa nak lalui benda-benda yang sama dan kita tak ada masa nak buat benda-benda tu berulang. Pasal tu pelajar, mulai hari ni, kalau benda tu dia tak lalui macam mana, amboi awak. Kadang-kadang tak semestinya dia lalui. Kadang-kadang orang lain lalui, dia dapat iktibar daripada situ. Macam ada satu cerita yang dia kata, contohlah ya, dia mengambil benda yang terlarang mengakibatkan ketagihan. Jadi dia kata, okeylah tak apalah, kau tak ketagih, kau tak tahu. So nak ajak ketagih sama-sama. No, it's not about ketagihan. Tapi kita tahu bahawa dah memang banyak. Daripada jurnal telah berlaku, daripada institut sistem kekeluargaan telah menyatakan dan semua banyak benda sebenarnya telah berlaku akibat benda tu. Kadang-kadang tak perlu mereka lalui pun. Kadang-kadang orang lain lalui dan juga kita tahu benda tu tak elok, so don't. Itu sajalah tips saya, don't ever do something that is not your benda-benda yang boleh menyebabkan kerosakan pada diri dan juga orang lain. Okay? So, berbalik kepada pilihan tadi. Kalau saya ada lagi masa 8 minit, betul ya finally ya?
8 minit, okey. So boleh tak saya buka slide saya sebab saya nak tunjukkan slide. Saya tak rugi je buat kan, sayang je kan. Actually credit to slide saya ni saya nak bagi kredit pada lecturer saya lah. Lecturer saya yang bernama masa saya belajar ni ialah Puan Sabasiah. Saya suka sangat dengan dia punya next. Kita go fast untuk slide saya ni sebab saya nak tunjuk yang mana perlu saja. Next. Tak bergerak ya. Okey. Okey. Yang saya nak highlightkan dekat sini ialah dalam choice theory reality therapy ni ialah choice theory ni ialah di mana road yang dia ada dalam satu theory counselling di mana dinamakan choice theory reality therapy. Ini memang ada lah, pelajar boleh Google, ada sangat banyak Jadi dalam banyak di Google lah. Dalam choice theory reality therapy ni, choice theory adalah jalan yang kita ambil untuk sampai ke tempat tersebut. Reality therapy ni kita nak pergi naik apa? Kita boleh naik bas, kita boleh naik macam tadilah, ada banyak cara. Bila you ada masalah, you ada banyak cara untuk mengatasinya. Tapi nak buat apa sebenarnya? Okay, next. Okay, apa ni sebenarnya SOS ni maksudnya apa pelajar? Sesiapa yang boleh chatting dengan siapa, mana SOS yang you all faham? Apa dia? Emergency. Apa dia? Macam betul emergency, tapi apa makna SOS? Korang selalu dengan SOS, apa dia? Ini benda basic sangat-sangat. Kita tahu SOS tapi kita tahu apa dia. Apa dia SOS pelajar? SOS ialah siapa nak cuba? Yes, betul. Yes. Betul, you are right. Betul, okey. Betul, okey. Alright. Bagus kan? Save our soul. Betul. Sangat betul. SOS ni ialah save our soul. Di mana pelajar kita ni terdiri manusia dia terdiri daripada 3. Awak, saya, semua orang terdiri daripada 3. Tak kisahlah dia tu Perdana Menteri ke, raja ke, yang tukang kebun tadi ke dan sebagainya, terdiri daripada 3 iaitu pemikiran, perasaan dan juga tingkah laku. You are what you think, you are how you feel and you are how you react actually. Jadi save our soul. Soul ni adalah jiwa kita belajar. Kita kena kenal jiwa kita, kita kena tahu siapa kita untuk kita berinteraksi dengan diri kita sendiri. Itu penting, sangat-sangat penting. Okey, ini next. Kita lajukan slide sampai kata next slide. Okey, next. Ini tak perlu. Okey. Dalam kita nak reality terapi, dalam hidup ni sesuatu yang penting ialah pelajar kita ni sebenarnya berinteraksi dengan orang lain. Itu yang buat kita ada masalah. Kalau kita hidup seorang pun sebenarnya kita ada masalah. Interaksi dengan orang pun ada masalah. Lepas satulah extrovert, introvert. Yang paling baik ialah kita berada di tengah-tengah pelajar yang mana kita jaga kita. Lepas tu saya suka sangat dengan tagline kita jaga kita. Di mana bila kita berinteraksi dengan orang lain, kadang-kadang orang reject kita, kadang-kadang kita ada unrealistic sebab kita ada peta kita sendiri. Dan juga kadang-kadang kita nak macam mana dalam reality therapy, choice theory ni mengajar kita untuk to become a better person lah ya pelajar. Okay, next. Pergi kepada 10 exit. Okay, lagi next. Ini tak perlu sebab kita ada berapa minit. Okay, ni saya suka yang ni. Madam, okay. Alright. Okay. Alright. So, saya suka sangat dengan axiom ni. Saya suka sangat dengan prinsip. Dia prinsip lah ya. Pertama sekali pelajar, kalau kita tengok pada prinsip tersebut pertama sekali the only person yang boleh kawal kita adalah kita. Bila saya bercakap dengan klien saya, siapa yang kawal dia? Diri saya. Okay, good. Siapa yang kawal dia thinking saya. Siapa yang kawal dia feeling? Saya. Siapa yang kawal dia behavior, bertingkah laku? Saya. Jadi sebenarnya you kawal diri you sebenarnya. Whether you want to do whatever you want to do is yourself. So jangan bila kita berlaku suatu perkara kita play victim. Kita kata kita mangsa lah, kita kata kita ni aku ni. Sebenarnya kita contribute pada benda tu sebenarnya. Lepas tu ya tengok separuh orang dalam certain perkara mereka akan lebih banyak mendiamkan diri. Mendiamkan diri pun sebenarnya salah satu daripada strategi sebenarnya. Tidak bercakap apa-apa pun strategi pelajar. Berbalas cakap apatah lagi, itu memang bukan strategi, itu memang menunjukkan siapa kita nak menang dan sebagainya kan.
Kadang-kadang bila kita ceritakan, aku ada masalah lah, masalah aku macam ni. Kawan kita, ya aku pun ada masalah yang sama lah. Dah nak pula bersaing pula siapa masalah lagi teruk. Tak payah. So pelajar ya, itulah sebenarnya uniknya buat choice ni ialah kita yang kawal sebenarnya. Yang kedua, orang hanya boleh bagi kita maklum balas saja. People may give us only information. Okay, saya tak suka warna merah, saya suka warna biru macam tadilah. Tell lie kan, fakta kan. Jadi orang boleh bagi kita maklumat sahaja. Dan maklumat itu mungkin berubah. Okay, seterusnya long lasting psychological problem, relationship problem. Macam mana kita tahu kadang-kadang bila kita tak bergaduh dengan orang, kita bergaduh dengan kawan kita bergaduh dengan sesiapa juga kita bergaduh, kita rasa macam Allahu Akbar, kita rasa macam tak tenteram lah kita punya diri ni. Hidup kita macam tak boleh lah hanya sebab pergaduhan itu sahaja. Nampak tak? Macam mana efeknya pergaduhan ataupun relationship dengan diri kita. Okay. The problem saya say always part of our present life. Itu memang kenyataan. Tak ada siapa boleh ubah. Okay? Kita gaduh dengan mak kita gaduh dengan boyfriend kita gaduh dengan kawan rakan sekerja kita, dengan lecturer kita, dengan orang yang paling rapat dengan kita. Kadang-kadang kita tak suka dengan orang tu tak tahu pun kita suka dengan dia, tapi itu perhubungan lah. Itu perhubungan sebenarnya. Kita bergaduh, kita tak suka. Banyak benda kita tak boleh sebab nilai dia berbeza, nilai kita berbeza. Value dia lain, value kita lain. Okay. Seterusnya, what happened in the past? Okay. We could always, what happened in the past, everything. Okay. Saya suka sangat dengan benda ni. Apa yang berlaku pada masa lalu has everything to do dengan hari ini. Tapi kita tak boleh memenuhi keperluan kita and apa yang berlaku pada masa lalu, this is past. Orang perasan tak? Orang suka sangat-sangat. You all suka sangat-sangat. Dulu aku macam ni, dulu. Orang suka sangat. Susahlah nak move on. Dalam arti kata yang susah nak move on. Dulu aku ketua pengawas. Dulu aku pemain hoki terbaik. Dulu aku itu, dulu aku ini. Come on, move on. Move on, itu dulu. Okay. So, hidup dalam masa sekarang, reality, present. Apa yang you buat sekarang menentukan masa depan you. So you kena hidup masa sekarang, bukan yang dulu. Dulu tu adalah history. Katakanlah, cuba bagi saya satu contoh yang you suka makan apa dalam hidup you. Sesiapa boleh bagi satu contoh tak? You suka makan apa dalam hidup you? Yang makanan you rasa paling sedap lah dalam dunia ni. Dalam dunia ni tak ada makanan yang tak sedap. Dia lah paling sedap, apa dia? Ayam goreng. Ayam goreng. Kek lapis Sarawak. Kek lapis Sarawak. Okey, sedapnya ya Allah. Nanti bawa daripada kucing gitu, finally kek lapis Sarawak please Okey, boleh gunakan next slide tadi Okey. Katakanlah kek lapis Sarawak tu kita tak boleh jadikan dia contoh sebab dia tahan lama. Okey, katakanlah ayam goreng yang you dah 2-3 hari lah ya. Ayam goreng tu paling sedap dalam dunia. You campur pula sos atas dia, lepas tu you cicah pula dengan cheese yang memang cheese leleh dan sebagainya kan. So benda tu dah 2-3 hari punya. Soalan saya ialah ini hari ke-6. Bolehkah anda makan ayam goreng tersebut? Tidak. Betul Irfan? Tak boleh. Jadi please move on. Itu jawapan dia. Please move on. Sebab you kena pilih untuk move on. Kalau you tak pilih untuk move on sebenarnya, it's all about your choice. Itu pilihan you sebenarnya. Okay? So saya habiskan slide. Ini slide terakhir saya lah ya. Sebab dah pukul 4. Walaupun saya diberi oleh Finally masa tambahan, katanya masa kecemasan, namun menghargai masa orang lain juga. Ini slide terakhir saya. We can satisfy our needs by satisfying the picture in our quality world. Pelajar, ini adalah quality world kita. Ini adalah dunia quality kita. Siapa kita nak bawa masuk, itu diri kita. Kalau kita nak bawa masuk orang-orang yang kita rasa perlu bawa masuk, bawa lah. Kalau kita rasa tak perlu, keluarkanlah daripada quality life kita. Sebab you tahu siapa yang you perlu bawa masuk, siapa yang you perlu keluar sebenarnya dalam hidup you. Okay. All we do is behave. Okay. Kita ni nombor 8 tadi, cognitive, affective, psychomotor, acting, thinking, feeling and psychological kita. Okay. All total behavior adalah pilihan. Tapi kita lah yang mengontrolkan diri kita di mana kita fikir, pemikiran kita yang menyebabkan kita bertingkah laku dan juga ia akan mempengaruhi
feeling dan juga fisiologi kita. Okay, all total behavior is designed by verbs and nullified in the most recognizable. Okay, jadi pelajar ya, saya tertarik. Okay, boleh shut down saya punya PowerPoint dah, tak payah share dah. Okay, pelajar, saya tertarik dengan choice theory kerana bagi saya choice theory ni sangat cepat. Tanya je, kau ada pilihan mulai hari ni. Pilihan kita untuk kita memilih untuk menyertai program ini ataupun tidak, it's all about choice. Pilihan kita untuk berfikiran positif ataupun negatif, it's all about choice. Puan, saya dah banyak kali cuba positif. Yes, tak payah cuba, buat je positif. Tapi 2021 ni jauhi dengan orang yang positif ya. Dekati yang negatif, betul ke? Deep kan, deep. Jauhi yang, jangan dekati dengan orang-orang yang positif. Faham ke? Ke tak faham ke? Faham, betul. Faham. COVID ni ya. Betul Cik Zuan. Jadi ya, dalam masa yang sama pelajar, kita ni pelajar kan sebenarnya apa-apa juga yang kita buat ialah it's all about kita punya pilihan. Jangan salahkan orang lain pelajar. Saya tertarik dengan satu cerita yang lecturer saya berkongsi dengan saya. Nak dengar ke cerita yang lecturer saya berkongsi dengan saya tahun 1993 dia berkongsi dengan saya. Nak dengar ke pelajar? Nak. Okay. Alright. So apa yang lecturer saya cakap dia kata macam ni. Dia bercerita sebenarnya. Kadang-kadang kan, you perasan tak? Kadang-kadang ada lecturer yang betul-betul kita dengar apa yang dia cakap kan. Ada lecturer memang di hati lah, dekat di hati, dekat di jiwa raga semua lah. Tapi ada juga lecturer, okay kita tak boleh cakap di sini ya, kita boleh cakap sini ya, kita PM tepi ya, alright. So pelajar, ada lecturer tu macam memang dekat lah dengan hati saya. Even sekarang ni walaupun saya dengan dah habis belajar, dia masih merciful lah lecturer tersebut. Dia cerita pasal masa tu, dia bercerita je, dia cerita pasal kita yang sama about choice lah sebenarnya. Dia bercerita sewaktu dia belajar di Australia, sewaktu dia belajar di UK. Dia cerita, dia kata ada seorang ni, dia been abused by orang tersebut lah, been abused by suami dia ni suka abuse isteri dia. So dia ada 2 orang anak lelaki. So apa yang berlaku ialah bila anak lelaki dia kahwin, anak lelaki dia yang seorang ni, dia sangat tidak menyentuh isteri dia dari segi abuse lah, dari segi pukul, dari segi macam-macam kisah kan. Tapi seorang ni pula memang dia ikut ayah dia sebiji, dia pukul, dia caci maki, dia keluarkan perkataan yang sangat tak elok dan sebagainya. So dia tertariklah dengan yang bersifat baik ni tadi, yang sangat-sangat menjaga isteri dia tak pernah kena abuse dan sebagainya. So dia tanyalah, what made you tak ikut bapak you macam abang you buat tu? Sekali dia kata, actually I choose not to because I see my mom suffering from the beginning when my dad buat apa yang dia buat pada my mom, and it's very hurt my mom actually, dia kata. So pelajar, saya amat tertarik sebab saya suka sangat dengan konsep beza antara kita dengan haiwan ialah kita ada akal. Dengan akal yang kita ada, you have to choose to think yang mana baik, yang mana buruk pelajar. Jadi pelajar, saya rasa with that, saya telah menyampaikan tajuk saya, it's all about choice. Jadi saya harap sangat pelajar dengan masa yang ada pada saya mohon ampun dan maaf sebab saya ambil masa lebih daripada 6 minit sebab waktu saya habis pukul 4, sekarang pukul 4:06 di komputer saya. Pelajar, saya amat menghargai masa yang telah diberi bersama-sama dengan pelajar, merupakan salah satu perkara yang saya sukalah. I choose to be happy with you all and I choose to share whatever I have. Jemputlah datang berjumpa dengan saya bila bulan Mac nanti. Kalau you all datang ke hospital pengajar, boleh datang ke unit counselling dan kerja sosial, saya berada di situ insya-Allah. And if you want my handphone number, saya akan tuliskan di ruang chatting nanti my handphone number. And pelajar, saya mohon ampun dan maaf andai kata sebarang perkongsian saya dalam choice theory dan juga dalam 6 part ada perkara yang pelajar tak berapa suka, ada perkara yang mungkin perkataan-perkataan tak best dan sebagainya.
Itu semua memang yang buruk tu pada saya dalam proses penambahbaikan. Yang baik tu hanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sesungguhnya pelajar jadikanlah tahun 2021 ni merupakan tahun yang paling baik bagi saya lah ya. Dimulakan dengan habit. Sebab perkara baik dimulakan dengan habit. Orang panggil dia azam, tapi saya yakin pada habit. Habit ni menjadikan anda achieve pada tahun Disember 2021. Januari 2021 jadikan habit dan anda akan achieve dengan habit pada Disember 2021. With that pelajar, we have a choice, choose wisely, and pelajar sesungguhnya yang baik daripada Allah. Kita berjumpa lagi insya-Allah di lain rancangan dan juga di lain program. Saya serahkan balik pada pengacara majlis.